Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita buka muka surat 16 dan kita sama-sama membacakan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبقلوبه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muka surat 21. Luqman Hakim alaihissalam berkata, aktiviti hanya dapat dilakukan dengan adanya keyakinan. Seorang hanya dapat beraktiviti sesuai dengan kadar keyakinannya, dan bila keyakinannya berkuranglah mutlak aktivitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yakinul iman kullu. Keyakinan itu adalah iman seluruhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Menyambung pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azirah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, dalam muka surat 21 pada mengatakan Luqman Hakim alaihissalam. Luqman Hakim alaihissalam berkata, aktiviti hanya dapat dilakukan dengan adanya keyakinan. Apa ini maksud aktiviti di sini? Ya. Jadi pengarang rahimahullahu taala telah memetik kalam daripada Luqman Al-Hakim berkenaan tentang keyakinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita pada minggu-minggu lalu kita telah mula membacakan tentang keyakinan, keyakinan, iman dan sebagainya. Okey. Minggu lalu juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Hafiz telah menerangkan tentang buah keyakinan. Keyakinan, apa itu buah ataupun hasil daripada seseorang itu, ada di dalam dirinya keyakinan dalam beriman. Maka hari ini kita menyambung bahawa yang dikatakan oleh Luqman Hakim tentang aktiviti di sini maksudnya al-amal, amal ibadah kita. Kalau kita kata al-amal, al-amal la yustata' al-amal illa bil yaqin. Sesuatu amal itu
tidak dapat berupaya dilakukan illa bil yaqin, kecuali dengan keyakinan. Maksudnya apa? Seseorang itu nak beramal. Tetapi apabila keyakinan itu datangnya kurang ataupun tak ada keyakinan untuk melakukan sesuatu kerjaan, maka aktiviti itu akhirnya tidak akan dilakukan. Ya? Kerana kurang keyakinan. Seseorang hanya dapat beraktiviti, iaitu dapat beramal dengan kadar keyakinan. Seseorang itu apabila yakin dia beza-beza. Ada orang A yakin dia tahapnya 10%. Orang B pula tahapnya 20% dan seterusnya. Jadi bila kita lihat orang A, orang B, orang C, orang D dan seterusnya, sekadar keyakinan yang ada pada diri mereka itu, maka terhasillah dia punya outcome apa? Outcome dia ialah hasilnya ialah kualiti amal yang dia bakal lakukan. Bila seseorang itu berkeyakinan terlalu tinggi berbanding dengan orang yang beraktivitas beramal dengan keyakinan yang begitu rendah, sudah pasti kita tahu ketara perbezaan peratusan keyakinan orang itu. Lalu daripada situ kita boleh faham hasilnya ialah kualiti amal itu tersendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bakal meletakkan berapa ganjaran bagi orang A dan orang B dan seterusnya. Orang A solat zuhur, orang B juga solat zuhur. Apakah markah mereka sama ataupun pahala yang mereka bakal terima sama? Itu sekali wallahu a'lam. Tetapi yang nak difahamkan di sini ialah keyakinan seseorang itu dalam beramal, dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memahami ilmu yang mereka pelajari tentang keutamaan solat, tentang kewajipan solat dan sebagainya. Maka kita faham di sini. Seseorang hanya dapat beramal sesuai dengan kadar keyakinannya, dan bila keyakinannya berkurang pula lah aktivitinya. Kuranglah pula amalnya. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqin al-iman kullu. Keyakinan itu apabila seseorang itu berada dalam keimanan secara keseluruhan. Jadi iman yang dia ada itu iman yang sepenuhnya. Itu maksudnya kalau seseorang itu mencapai derajat keyakinan. Silakan. Tingkatan keyakinan orang-orang yang beriman. Ashabul yamin, iaitu orang-orang yang percaya dan kuat dalam iman, tapi pada saat-saat tertentu jiwanya dapat diguncangkan oleh keraguan dan prasangka. Al-Muqarrabin. Okey. Jadi di sini muka surat 21 pula Al-Fadhil Al-Habib Abdullah bin Amir Al-Haddad mengatakan pula tentang ataupun menerangkan pula tentang tingkatan apabila seseorang itu berada di dalam area keyakinan. Orang beriman, lalu bila dia dah masuk another level, iaitu iman yang berkeyakinan. Begitu pengarang rahimahullah mengatakan ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ashabul yamin, yang kita nak belajar. Ashabul yamin, iaitu orang-orang yang percaya dan kuat dalam iman. Ini adalah yang pertama dalam tingkatan menurut pengarang kita. Tingkatan yang pertama iaitu ashabul yamin. Kita apabila baca surah Al-Waqi'ah, kita tahu ada yang namanya ashabul yamin, kan? Ashabul yamin, ashabul shimal dan seterusnya. Jadi kita faham mereka yang dinamakan sebagai ashabul yamin itu apabila mereka ini dapat menerima kitab amal mereka itu daripada sebelah kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi dalam kitab ini kita faham bahawa mereka ini adalah orang yang benar, orang yang percaya dan kuat dalam iman. Mereka dikatakan ataupun dikategorikan oleh pengarang sebagai ashabul yamin. Dan mereka ini
saat-saat tertentu jiwanya ni dapat digoncangkan juga. Jadi keraguan dan prasangka ni boleh menyebabkan keraguan pada jiwanya, biarpun mereka ni adalah seorang yang sudah berada keyakinan yang tahap dikirakan mantap, iaitu orang yang percaya dan kuat dalam iman. Dalam bahasa Arab kita pengarang mengatakan at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq al-jazim. Makna dia apa? Percaya yang kuat. Itu makna percaya, tasdiq, percaya, al-jazim, yang kuat, yang teguh dia punya tahap kepercayaan dia itu. Itu tahap keyakinan seseorang. Biarpun begitu, dalam masa yang sama ada masa tasyakkuk itu timbul dalam hatinya. Tasyakkuk itu maknanya keraguan mula timbul dalam hatinya. Tazalzul pun ada dalam hatinya. Tazalzul tu kita faham ialah keguncangan dalam hatinya, di mana ianya dapat mengguncang iman dia. Itu tahap ashabul yamin tu. Jadi ada kalanya iman dia boleh tahan mantap. Tetapi orang seperti ini dikatakan masih boleh menerima goncangan-goncangan hati, di mana hatinya digoncangkan. Terikut sedikit, lalu tetapi kekuatan iman masih tetap ada. Seterusnya nombor 2. Al-muqarrabin, iaitu orang-orang yang benar-benar kuat dalam berkeyakinan. Mereka mampu menguasai hati mereka dengan bermodalkan keteguhan iman dan takwa. Segala bentuk keraguan dan prasangka tidak akan mampu mengganggu dan merosakkan imannya. Bahkan sesuatu yang gaib pun dapat terlihat dengan jelas. Tingkatan ini dinamakan iman bil yaqin. Okey. Jadi, yang pertama tadi kita panggil ashabul yamin, itu diibaratkan sebagai iman. Okey. Kalau yang kedua, darjat yang kita panggil muqarrabin, itu diibaratkan sebagai yaqin. Nanti bila kita belajar derajat yang ketiga, itu dinamakan sebagai al-a'yan. Okey? Jadi itu darjat-darjatnya. Yang kedua al-muqarrabin. Apa dia al-muqarrabin? Mari kita kenal siapa itu orang yang dipanggil ataupun dikategorikan oleh pengarang rahimahullah ini sebagai darjat yang kedua, iaitu al-muqarrabin. Perkataan al-muqarrabin itu maknanya orang-orang yang dekat. Dia datang daripada perkataan qurb. Qurb itu maknanya dekat. Muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada siapa? Kepada sang pencipta. Dia berusaha, meletakkan usaha dengan mempelajari ilmu, dengan mengamalkan ilmu dia, dan berkeyakinan yang amat tinggi untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Al-muqarrab. Kata pengarang siapa? Istilah al-iman alal qalb. Dalam bahasa Arab perkataan istilah itu makna dia menguasai. Al-muqarrabin ni makna dia punya iman dah kuasa dia punya hati. Al-istilah al-iman alal qalb. Iaitu orang-orang yang benar-benar kuat dalam berkeyakinan. Kalau mengikut perkataan asal daripada nas bahasa Arab, istilah al-iman alal qalb. Dia punya hati dah dikuasai sepenuhnya dengan iman. Hati dia tu dah dikuasai. Jadi makna dia iman dah mencakup semua bahagian hati dia. Itu namanya istilah iman. Ini yang derajat al-muqarrabin. Wa thabatuhu fi, dan tetapnya keimanan itu di dalam hatinya itu sampaikan hatta la yajuzan naqid. Sampaikan tak boleh ada yang boleh melawan itu iman. Tidak ada yang mampu menolak iman tersebut. Jadi apa bentuk keraguan, apa bentuk prasangka tak mampu nak ganggu dan tak mampu nak rosakkan iman. Ini derajat yang kedua. Al-muqarrabin. Okey?
Apa lagi? Bahkan sesuatu yang ghaib pun dapat terlihat dengan jelas. Tingkatan ini dinamakan iman bil yaqin. Tingkatan ini baru kita panggil yakin. Tadi kita panggil iman. Yang pertama, derajat apa? Derajat ashabul yamin. Siapa yang dah sampai derajat tu, itu dia dah mencapai iman. Yang kedua, derajat muqarrabin, itu dah sampai satu derajat yang diibaratkan sebagai yakin. Okey? Apa dia? Ialah orang yang mana iman dah menyeluruh hatinya. Dah jadi keseluruhan hatinya semua iman. Iman dan sepenuhnya. Okey? Ada keraguan nak masuk, tak boleh masuk lagi. Kalau yang tadi, dia ada iman yang kuat dah. Tetapi ada kala sedikit-sedikit masuk sikit, goncang. Rasa tergoncang hatinya ataupun terganggu. Yang kedua tadi, muqarrabin, bila dah iman dah menguasai hati, maka nak masuk sikit keraguan pun tak boleh. Dah tak boleh dah. Kata pengarang apa? Bal yatasawwar wujuduhu fadlan an imkanihi wa fi hadhihi ad-darajah yasir al-ghaib ka'annahu syahadah wa yu'abbar anha bil yaqin. Ini tahap di mana benda yang tak ada pun dia boleh nampak ada. Benda tu ghaib. Okey? Benda tu ghaib, tak nampak. Kalau kita lihat ataupun kita dengar fadilat melakukan solat subuh berjemaah dan fadilah solat isyak berjemaah, subuh berjemaah. Kalau kita tahu betapa banyak pahalanya, kita akan pergi kan, kata Rasulullah. Sampai nak perlu merangkak pun kita pergi. Kerana kita tahu besarnya pahala dia. Lalu Rasulullah pun pernah bersabda tentang sunnah subuh, solat sunnah subuh, pahalanya besar daripada pada dunia, besarnya pahalanya dunia dan isinya besarnya. Tak nampak, kita tak nampak. Benda ni ghaib, tak nampak. Tetapi kalau orang-orang yang macam ni, bila kita cakap tentang hadis-hadis yang tadi itu, benda yang tak nampak, fadilatnya besar apabila disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak nampak benda ni, tapi mereka nampak juga syahadah. Benda yang ghaib bagi orang-orang yang ini dia nampak. Jadi makna dia tak, benda yang tak nampak pun kalau orang biasa tak nampak, memang tak nampak. Tetapi kalau orang yang macam ini, muqarrabin ni, mereka punya syahadah. Itu kita faham kat sini, syahadah waktu dia nampak lihat jelas walaupun benda tu ghaib. Kerana yakin dia terlalu tinggi. Ya? Al-muqarrabin kita panggil. Iaitu orang-orang yang benar, kuat dalam berkeyakinan, mereka mampu menguasai hati mereka dengan bermodalkan keteguhan iman dan taqwa. Segala bentuk keraguan dan prasangka tidak akan mampu mengganggu dan merosakkan imannya. Bahkan sesuatu yang ghaib, tadi kita katakan sesuatu yang ghaib pun dapat terlihat dengan jelas, dan tingkatan ini dinamakan sebagai yakin. C. Tingkatan para nabi dan pewarisnya. Pada tingkat tertinggi ini pun segala sesuatu yang ghaib dan tersembunyi dapat terlihat dan sangat jelas dan nyata. Tingkatan ini disebut iman bil khasyaf wal iyan. Perbezaan antara masing-masing dari situ. Tingkatan yang ketiga, ad-darajah tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Siapa ni? Ini adalah darajat keyakinan orang-orang yang beriman yang paling tinggi sekali. Ini paling tinggi sekali. Derajat siapa ini? Derajat para nabi. Wahya darajatun nabiyyin, dan juga para pewarisnya. Dan juga para pewarisnya. Daripada kalangan orang-orang as-siddiqin. As-siddiqin. Pada tingkat tertinggi ini pun segala sesuatu yang ghaib dan tersembunyi dapat terlihat dengan sangat jelas dan nyata, dan tingkatan tersebut dinamakan sebagai al-iman bil kashf wal ayyan. Orang ataupun apabila seseorang ini sampai satu darjat yang ini adalah mereka para nabi lah. Para nabi, iman-iman para nabi, iman-iman para siddiqin, pewaris-pewaris nabi. Iman ini
adalah iman di mana benda yang ghaib pun boleh nampak, benda yang tersembunyi pun boleh nampak. Benda yang ghaib boleh lihat, boleh terpampang, benda tu jelas pada depannya. Ini kita panggil kasyaf wal ayan. Iman tahap al-kasyaf dan ayan. Ini lebih tinggi daripada derajat apabila seseorang itu telah mencapai darjat al-iman bil yaqin. Jadi kita tahu bahawa darjat kita apabila seseorang itu dah Islam, dia harus meletakkan satu sasaran yang lebih tinggi pula, iaitu sasaran iman. Apabila seseorang itu dah melalui satu sasaran di mana dia tahu dia telah berada di tahap iman, tingkatkan pula darjatnya, tingkatkan pula keimanannya dalam bab ketakwaan, dalam bab keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat seseorang itu mencapai ke atas dan seterusnya ke atas. Daripada ashabul yamin dan muqarrabin dan kepada tingkat yang paling tertinggi. Okey, ini adalah sebenarnya apabila kita belajar muka surat 21 ni, kita seharusnya meletakkan satu objektif, iaitu kita bukan belajar dan baca dan mengetahui dan sedar, malah kita juga perlu mengambil pengajaran daripada sini serta meletakkan sasaran pribadi agar iman kita hari demi hari meningkat. Apabila iman ini meningkat, maka inilah tujuan yang kita datang sini belajar, dengarkan kitab-kitab ini dibacakan. Itulah tujuannya. Iman, lepas tu kita beramal dengan ilmu itu. Al-amal bil ilm. Al-amal bil ilm. Beramalkan apa yang kita belajar. Seterusnya, perbezaan antara masing-masing darjat itu sangat jauh sekali. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya Allah lah yang mempunyai anugerah yang besar. Okey. Jadi kalau kita boleh lihat, ashabul yamin nak pergi muqarrabin itu adalah satu jam yang terlalu tinggi. Itu kita kata derajatnya jauh sekali, tafawut wa ba'id. Tafawut ba'id. Kata pengarang. Dia punya apa nama dia? Martabat daripada peringkat satu kepada satu yang lain terlalu tinggi dah. Jadi ini semua adalah kelebihan yang mana Allah Subhanahu wa taala ada pada ini. Ini kelebihan ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yu'tihi man yasha, akan memberikan kepada siapa sahaja yang Allah hendak. Jadi iman, derajat iman yang tadi kita belajar, ashabul yamin, al-muqarrabin dengan an-nabiyyin was-siddiqin, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang bakal memberikan derajat-derajat tadi ini kepada sesiapa sahaja yang Allah inginkan. Kerana Allah Maha memiliki al-fadl al-azim. Al-fadl al-azim iaitu anugerah yang besar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar satu demi hari, hari demi hari kita dapat menaik tinggi darjat keyakinan kita, dan juga meneguhkan amal yang kita lakukan setiap hari. Silakan. Muka surat 23. Niat. Wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperbaiki dan meluluskan niatmu sebelum beramal, kerana ia merupakan sendi segala amal. Baik buruknya amal selalu tergantung pada niatnya.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan memperolehi pahala menurut niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, beralih pada muka surat 23 pada fasal yang baru. Iaitu bab niat. Jadi pengarang rahimahullahu taala, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, setiap kali masuk fasal yang baru, pengarang akan sentiasa menggunakan perkataan alaika wa alaika. Wa alaika. Dalam bahasa Arab, kalau kitab ini kita baca daripada bahasa Arab, ini yang ada pada kita ni adalah terjemahan kitab. Kalau dalam bahasa Arab ada mengatakan perkataan wa alaika. Alaika ni makna dia, dan wahai saudaraku, hendaklah kalian ataupun hendaklah anda. Wajiblah ke atas anda, macam itu maksudnya. Hendaklah. Okay. Wahai saudaraku, pengarang, wa alaika bi islahin niyyah. Islah ni makna dia apa tu? Memperbaiki. Dia adalah usaha. Bukan kata hari-hari kita tak niat nak solat. Bukan kata hari-hari ni kita lupa nak niat solat. Kita niat, hari-hari kita niat solat kita. Tetapi kata pengarang, sebagai mengingatkan kepada kita pembaca kitab ini, pengarang mengatakan islahkan niat kita. Apa tu islah? Islah ni maknanya satu pekerjaan memperbaiki. Dia adalah satu pekerjaan. Islahkan niat. Perbaiki niat kita. Kita dah ada niat untuk melakukan satu perkara. Along the way, bila kita melakukan satu perkara itu, kita terlupa kadang-kadang apa sebenarnya niat kita ni. Jadi kita perlu sebenarnya, tuan-tuan, ada orang ataupun selalu dampingkan diri kita kepada orang-orang yang sentiasa dapat mengingatkan kepada kita balik pada kita punya objektif dalam melakukan satu pekerjaan. Bila kita ada suatu pekerjaan yang kita lakukan dan ia memerlukan jangka masa yang panjang sangat, sampai kadang-kadang di tengah jalan kita lupa. Kita lupa motif atau objektif yang kita dah mula-mula nak lakukan ni untuk tujuan apa. Kita perlu ada orang yang ingatkan kepada kita. Mari kita lihat balik apa kita punya niat bila kita pada awal-awal nak melakukan pekerjaan itu. Itu namanya islah. Baiki balik niat. Dah lakukan, dah lupa, diingatkan lagi, baikkan balik. Perbaiki, islah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pengarang rahimahullah mengatakan apa? Ya akhi, bi islahin niyyah wa ikhlasuha. Niat perbaiki, lalu ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat tu maknanya murnikan balik niat. Kerana bila kita melakukan satu pekerjaan, kadang-kadang kita terlupa niat asal, lalu terpesong pekerjaan tersebut. Kalau tak terpesong pun, dia punya niat murni itu dah hilang ataupun dah bercampur dengan kekotoran. Murni itu bersih tau. Ikhlas tu khalis maknanya suatu benda yang bersih. Pure, kita panggil pure. Putih pure. Baju putih pure kita panggil khalis, al-abad al-khalis. Tak ada campuran hijau ke merah ke apa. Putih betul-betul putih. Jadi niat seseorang tu pada asalnya apabila melakukan, dia adalah niat yang khalis, yang murni. Apabila termasuk, bila dalam perjalanan melakukan satu pekerjaan itu, perjalanan itu jauh tau kadang-kadang. Nak habiskan satu amal itu jauh kadang-kadang. Makan masa 1 hari, 2 hari ataupun makan masa 2 minit, 3 minit. Along the way itu kadang-kadang kita ni terpesong sekejap. Diakibatkan oleh bisikan-bisikan ataupun pikiran-pikiran. Kerana dalam solat pun 5 minit pun kadang-kadang kita kita dah niat usalli fardal maghrib, kita dah takbir Allahu akbar, tiba-tiba barang hilang teringat. Tadi hilang letak mana? Itu benda adalah perkara-perkara yang akan mengotorkan niat. Jadi kata pengarang itu kita perbaharui niat dan kita
murnikan balik niat. Okey? Jadi itu penting. Hendaklah anda selalu memperbaiki dan mentuluskan niat. Tulus tu kira memurnikan baliklah niat tadi. Ikhlasuha. Niatmu sebelum beramal. Sebelum beramal. Kerana ia merupakan sendi segala amal. Baik buruknya amal selalu tergantung kepada niatnya. Kenapa pengarang mengingatkan kepada kita tentang ini? Ini kerana ada suatu dalil ataupun nas yang begitu popular bagi setiap orang Islam. Kita selalu dengar ini hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Hadis ni selalu kita dengar. Kalau dia orang Islam, agak mustahil dia tak pernah dengar hadis ni. Hadis ini begitu popular dibacakan, selalu diajarkan, selalu diingatkan. Kerana apa? Kerana ini adalah asas utama agama. Lihat, solat. Nak kena ada niat. Ada niat solat sah tak? Solat tak sah. Puasa. Nak kena ada niat. Tak ada niat, solat puasa tak sah. Kan? Wuduk. Nak kena ada niat tak? Nak kena ada niat. Tak ada niat puasa, tak ada niat wuduk. Lepas tu awak solat, mesti punya dalam hati ragu-ragu, nak buat balik lah. Wuduk, datang balik, wuduk balik, lalu nak solat. Kan? Begitu. Kerana ini merupakan satu nas yang begitu asas di dalam agama, dalam mempraktikan amalan-amalan agama. Setiap amal yang kita lakukan kena ada niat. Kita pergi masjid pun ada niat. Kalau kita tak tahu sebenarnya ada niat-niat tertentu yang boleh kita niatkan dan kita pasangkan dalam hati untuk pergi ke masjid. Antaranya niat untuk bertemu sesama orang Islam apabila sampai di masjid. Berwajah seri kepada orang Islam yang lain. Tapi sekarang kita dah pakai mask. Kita dah tak boleh nak senyum. Okey? Kalau waktu kita sebelum pakai mask, kita masih berjumpa orang Islam, kita bersalam, berjabat tangan, bersilaturahim. Kita sampai masjid, kita ambil wuduk, kita solat tahiyatul masjid, kita solat sunat wuduk. Keluar masjid, kita sempat derma apa yang kita ada dalam tabung masjid. Ini semua boleh kita pasang niat-niat ini sewaktu nak keluar. Kita keluar pergi masjid, kita keluar pergi kerja, kita boleh pasang niat untuk mencari nafkah untuk keluarga, menggembirakan hati isteri, memberikan hati anak-anak, memberikan nafkah kepada ibu bapa. Ini niat-niat yang kadang-kala kita terlupa kalau kita pergi kerja. Kerana kalau seseorang itu betul-betul pergi kerja dengan niat-niat tersebut, dia tak akan buang masa kat tempat kerja dia, buat benda sia-sia kat tempat kerja dia. Bahkan dia akan buat kerja dengan betul-betul. Kerana dia ingat niat dia pergi kerja untuk apa. Kerana dia punya niat selalu diperbaiki. Kata pengarang, islah niat, sentiasa baiki niat. Ingat balik niat apa. Kata pengarang, murnikan balik niat tu. Bila kita dah berniat, kita murnikan balik. Sentiasa ada ni usaha untuk bersihkan balik. Lalu pengarang mengatakan, baik buruknya amal, baik ataupun buruknya amal itu tergantung kepada niatnya. Baik seseorang itu melakukan amal itu ataupun buruknya seseorang itu melakukan satu amal, ianya tergantung kepada niatnya. Okey. Inilah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamal a'mal binniyat. Setiap amal itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat. Setiap amal, orang A lakukan solat maghrib, orang B melakukan solat maghrib, orang C melakukan solat maghrib. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila meletakkan ganjaran nanti, dosa pahala akan bergantung kepada niat seseorang itu. Niat A lain, niat B lain, niat yang C pula lain. Begitu juga kita mungkin pernah dengar hadis ini apabila kalau kita baca dalam hadis
versi dia yang panjang, versi hadis ini mengatakan man hajara lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Maka apabila seseorang itu berhijrah, kerana Rasulullah apabila menyebutkan hadis ini, Rasulullah sedang mengajarkan kepada para sahabat tentang hijrah, nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, bukan kerana niat lain. Ada orang niat Allah dan Rasulnya, juga dia masukkan sekali niat-niat yang lain. Faham tak? Man hajara li dunya yusibuha, siapa yang berhijrah untuk dunia agar dia dapat nasib daripada dapat saham daripada dunia ini, maksudnya apabila dia berhijrah ke Madinah agar dia dapat meluaskan perniagaannya, bukan kerana Allah ni, ataupun kerana perempuan untuk dia kahwini, kan? Kita tahu tentang kisah seorang lelaki yang tak tahu namanya, tetapi ulama mengatakan nama dia ialah bukan nama, gelaran dia ialah Muhajir bin Qais. Dia adalah berhijrah untuk berkahwin. Bila Rasulullah bersabda ataupun menyarankan agar mereka semua berhijrah ke Madinah kerana tindakan orang-orang Quraisy Mekah, maka mereka pun ikut apa yang Rasulullah sebutkan, perintah Rasulullah. Tetapi ada yang satu tu yang berada di dalam kalangan di mana Rasulullah sebutkan hadis ini, para ulama mengatakan ini adalah Muhajir Ummu Qais, kerana beliau berhijrah untuk berkahwin dengan orang yang ada di sana, orang Ansar. Kan? Jadi tujuan dia. Tentu sekali pahala apabila seseorang itu berhijrah, kalau ini kerana Allah dan Rasulnya, tentu sekali jauh. Kerana orang yang pertama niatnya betul-betul murni, betul murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, oleh kerana itu janganlah anda berbicara, bekerja dan berkehendak tanpa didasari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta senantiasa berharap pahalanya. Dengan demikian Allah SWT pasti memberikan anugerah dan kemuliaan padamu. Lalu pengarang mengatakan apa kat sini? Pengarang mengingatkan kepada kita, oleh itu janganlah anda berbicara, bercakap, bekerja, berkehendak. Berkehendak tu maknanya apabila seseorang itu ada niat, kerana apa tau? Kerana apa pengarang mengatakan kat sini berkehendak? Imam Al-Ghazali dalam beliau menerangkan tentang hakikat niat, haqiqatun niyyah, Imam Al-Ghazali mengatakan tentang niat itu, niat, berkeinginan, bertujuan, ini semua adalah lebih kurang sama. Berniat, berkeinginan, bertujuan, niat, iradah, al-qasd. Ini semua adalah ibarat-ibarat yang membawa makna yang lebih kurang sama. Apabila dia nak melakukan sesuatu ini, bila dia berniat untuk melakukan sesuatu ini, maknanya dia berkehendak untuk melakukan sesuatu ini. Jadi, kuasa pengarang mengatakan bekerja dan berkehendak, iradah. Okay, bekerja dan berkehendak. Okey. Begitu juga pengarang mengatakan apa? Sentiasa ada niat untuk dekatkan diri kepada Allah. Jadi apa pun amal yang kita lakukan, jangan lupa masukkan niat ini. Tadi kan kita kata kita pergi bekerja untuk nafkah kan anak, isteri, ibu bapa, keluarga. Tapi niat yang paling utama yang perlu kita selipkan dalam setiap percakapan, kata pengarang, berbicara, dalam kita bekerja, dalam kita berazam untuk melakukan pekerjaan, kita mesti nak kena ada ini niat, iaitu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara niat-niat yang ada, the list of niat yang kita ada, kita selipkan juga niat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bekerja? Nak dekatkan diri kepada Allah Taala.
Malah itu seharusnya menjadi tujuan utama kita pergi keluar bekerja. Tujuan utama kita datang ke masjid. Tujuan utama kita melakukan itu dan ini. Kan? Kenapa nak makan? Nak makan nak kena ada niat. Tentu ada niat. Nak makan kerana nak dekatkan diri kepada Allah. Kenapa pula? Nak makan nak kena dekatkan diri kepada Allah. Niatnya. Kerana bila ada makan, ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Betul tak kalau kita kata nak niat makan pun nak kena ada masukkan niat dekatkan diri kepada Allah. Okay? Niat untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta senantiasa harap pahala ni. Niat ni juga, ni pun niat. Nak harapkan sangat Allah kasih pahala kat kita. Siapa lagi kalau kita nak berharap kalau bukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk Allah yang berikan pahala. Pahala milik Allah. Jadi siapa lagi kalau kita tak minta? Kita kena minta Allah. Minta Allah apa? Minta Allah dekatkan diri kita dengannya. Minta Allah harapkan apa yang kita lakukan ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti memberikan anugerah dan kemuliaan. Apabila seseorang itu di dalam dirinya, jiwanya bila melakukan pekerjaan sahaja, ingat Allah. Niat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Bersihkan niatnya sentiasa. Ingat betulkan balik niatnya sentiasa. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan berikan anugerah Allah kepada kita. Allah pasti akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Kita akan dipandang mulia di sisi Allah. Sebenarnya mulia ni bukan kita nak mulia depan orang. Kita nak Allah menganggap kita ni mulia. Di sisi Allah, kemuliaan itu adalah mulia di sisi Allah. Mulia di sisi para malaikatnya. Mulia di sisi para masyarakat. Bukan itu kita punya objektif utama dekatkan diri kepada Allah. Ya. Kata pengarang seterusnya. Hubungan antara niat dan pendekatan dari diri kepada Allah SWT. Ketahuilah bahawa tidak akan sempurna pendekatan dirimu kepada Allah SWT bila ianya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW. Muhammad SAW baik yang fardu maupun sunnah. Okey. Hubungan antara niat dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi ni kita nak faham pula apa? Apa dia hubungan? Apa dia punya relation between niat dengan dekatkan diri kepada Allah? Apa dia? Kata pengarang rahimahullah, ketahuilah, wa'lam. Dalam kitab ni banyak perkataan wa'alaika dengan wa'lam. Wa'lam ni maksud dan ketahuilah. Wahai saudaraku, ketahuilah. I'lam. Okay? Bahawa tidak akan sempurna pendekatan dirimu kepada Allah. Maknanya tidak akan sempurna takarrub kita dengan Allah. Kita punya takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan dianggap sebagai takarrub yang sah. La yasihhu at-taqarrub ila Allah Ta'ala illa bima syara'ahu ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fara'id wan nawafil, kata pengarang. Bahawa tidak sahlah ataupun tidak sempurnalah, tidak sah atau tak sempurna ataupun tak cukuplah. Kalau kita nak kata kita ni nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama ianya tak sesuai, amalan yang kita lakukan itu tak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lidah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengarang cuba nak cakap kat sini? Pengarang cuba nak cakap kat sini ialah tak dianggap kalau seseorang itu sedang melakukan takarrub kepada Allah,
sedang melakukan percubaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kalau ianya itu sesuai dengan syariat. Kalau dia punya niat nak dekatkan diri kepada Allah tetapi tak sesuai amalan dia tu dengan syariat, tak kira lah, tak sah lah maksudnya kat sini, ataupun tak sempurna lah. Niat dah betul, niat nak dekatkan diri, tetapi dia punya amalan pula tak sesuai, bertepatan dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apabila kita nak beramal, tak boleh kita beramal dengan tanpa ilmu. Beramal tu mesti nak kena ada ilmu. Ilmu pula dapat dengan senang ke? Ilmu itu dapat dengan pelajari ilmu tersebut, dengan membaca kitab dan dengan seorang guru, menelaah kitab, murajaah, revise kitab. Bukan baca dah lupakan, baca dah lupakan, tanpa mendapat pemahaman yang lebih daripada orang yang lebih alim berkenaan sesuatu ilmu itu. Okay? Kita boleh baca, zaman sekarang memang boleh baca. Okay? Baca. Bayangkan seseorang itu dia nak jadi electrician. Dia tak nak pergi belajar. Tak nak belajar teknikal. Ilmu teknikal dia tak nak belajar. Dia tak nak belajar pergi ilmu wiring, dia tak nak belajar. Tak nak pergi sekolah lah. Tapi dia nak belajar dari Google sahaja. Itu kalau kita kata ilmu dunia. Boleh ke dia sukses akhirnya? Silap hari bulan mungkin dia mati kerana kejutan elektrik. Itu kalau kita kata ilmu dunia. Kenapa perkara yang sama ataupun analogi yang sama tidak kita apply kepada pengamalan ilmu agama? Inilah yang kita fahamkan di sini. Apabila seseorang itu nak dekatkan diri kepada Allah tanpa ataupun tidak berasaskan syariat yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita maksudkan, yang difahamkan di sini. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Tak kiralah ilmu tu ilmu untuk dapatkan ilmu fardu ke, tak kiralah nak dapatkan ilmu yang amal-amal sunnah, mesti nak kena belajar dan berpatutan ataupun bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ada kalanya niat yang benar itu memberi pengaruh kepada perkara-perkara yang mubah sehingga dia menjadi qurbah, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan kaedah ilmu usul al-wazil hukmul muqasid. Misalnya ketika kita makan berniat untuk memperoleh kekuatan dan gairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhubungan dengan isteri, kita berniat akan dikurniai anak yang soleh. Seterusnya pengarang mengatakan apa? Ada kalanya niat yang benar itu memberi pengaruh kepada perkara-perkara yang mubah, sehingga ia menjadi qurbah. Baik dia asalnya mubah. Mubah ni makna dia apa tu? Niat amalan-amalan agama yang hukum asalnya ialah mubah, boleh. Dia bukan wajib, sunnah, haram, makruh. Dia mubah. Mubah tu makna dia perkara yang boleh, juz, boleh dilakukan. Okay? Ada kalanya niat yang benar itu boleh memberi pengaruh. Boleh memberi pengaruh tu apa? Boleh mengakibatkan mubah tadi itu, baik dia originally adalah satu amalan yang mubah, dia boleh menjadi kepada sesuatu yang kita panggil qurbah. Jadi mubah kepada qurbah. Okay? Apa makna dia? Ini adalah kerana apa? Ini adalah kerana hasil daripada niat yang betul. Hasil daripada niat yang begitu diletakkan dengan betul. Okay? Sehingga dia menjadi qurbah. Perbuatan qurbah tu makna apa? Perbuatan ataupun attempt untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub kan tadi kita kata taqarrub, qurb. Baik-baik dia jadi amal-amal biasa-biasa, jadi qurbah. Hal ini
sesuai dengan kaedah ilmu al-usul. Ini ilmu usul ya. Al-wasail hukmul maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Contoh, ini kaedah usul. Kaedah ilmu usul ya. Al-wasail hukmul maqasid. Misalnya, ketika kita makan, niat untuk dapatkan kekuatan. Dan juga kita niatkan untuk gairah dalam ibadah kepada Allah. Jadi, apabila seseorang itu makan, hukum makan adalah mubah. Tetapi apabila seseorang itu niatnya betul, jadilah niat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah baik-baik jadi mubah kepada qurbah. Seseorang itu apabila berhubungan intim dengan istrinya, ia adalah suatu perkara yang mubah dalam rumah tangga. Tetapi apabila dia niatkan hasil daripada hubungan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya zuriat yang saleh ataupun salihah, maka perbuatan tersebut berubah menjadi perbuatan yang baik, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berhenti di sini ya. Kita seperti biasa kita akan bacakan doa menutup majlis kita. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عبادة الصحب والحمد لله في البرء والتناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.